A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsikan penulisan pendahuluan karangan bahagian A Bahasa Melayu Kertas 1 SPM KSSM. Jadi, cikgu harap perkongsian ini akan menjadi manfaat buat para pelajar. Cikgu telah menghasilkan sebuah formula penulisan pendahuluan karangan bahagian A yang berbunyi TIA, iaitu TIA. T ialah tema, iaitu tema bagi karangan yang akan ditulis oleh para pelajar. I ialah isu, isu berkaitan dengan tema karangan tersebut. Manakala A ialah ayat arah, ialah kehendak soalan yang terdiri daripada pelbagai kata kunci, sama ada langkah, ataupun ciri-ciri, ataupun kesan-kesan, ataupun peranan, tanggungjawab, kekangan dan sebagainya. Mari kita lihat contoh soalan karangan bahagian A. Cikgu bacakan arahannya terlebih dahulu. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, tema bagi karangan ini ialah amalan membaca. Mari kita analisis kedua-dua bahan yang terdapat dalam soalan karangan bahagian A ini. Bahan 1 pantun dan bahan 2 petikan. Apabila kita memahami dan menganalisis bahan-bahan ini, maka kita akan menemui isi-isi penting karangan dan kita dapat mengenal pasti kehendak soalan yang terdiri daripada beberapa kata kunci. Baiklah, bahan 1 cikgu lafazkan pantunnya terlebih dahulu. Subur tanaman di tepi laman jadi idaman setiap manusia. Apabila buku dijadikan teman, masa yang terluang tidak sia-sia. Jadi yang cikgu labelkan berwarna hijau itu ialah manfaat amalan membaca. Itu kata kunci pertama yang kita temui. Baiklah, cikgu lafazkan pantun rangkap kedua. Terik sungguh sinar matahari, sinarnya terang di hulu sempadan. Untuk dipupuk setiap hari, ibu bapa harus menjadi teladan. Jadi yang dilabelkan berwarna kuning ialah langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk amalan membaca. Baiklah, cikgu bacakan pula bahan kedua iaitu petikan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai kota buku dunia 2020. Ibu kota itu dipilih kerana fokus yang tinggi terhadap pendidikan yang inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan kebolehcapaian membaca kepada segenap populasinya. Menerusi penobatan ini, amalan membaca dapat digalakkan melalui penganjuran pesta buku oleh gabungan pelbagai penerbit terkemuka di pasaran. Amalan membaca perlu digalakkan kerana membolehkan masyarakat menjana ekonomi dengan setiap pembelian buku dan penguasaan kosa kata juga dapat ditingkatkan. Mereka juga akan menjadi masyarakat yang berilmu dan tidak seperti katak di bawah tempurung. Jadi dalam bahan 2 iaitu petikan ini, cikgu telah melabelkan isi-isi penting berwarna hijau yang berbentuk manfaat ataupun kebaikan amalan membaca, iaitu masyarakat menjana ekonomi dengan setiap pembelian buku, penguasaan kosakata juga dapat ditingkatkan dan mereka juga akan menjadi masyarakat yang berilmu dan tidak seperti katak di bawah tempurung. Jadi kita telah mengenal pasti kata kunci soalan iaitu manfaat amalan membaca dan langkah untuk memupuk amalan membaca. Dan ada dua bahan di sini. Ingat pesan cikgu, para pelajar mestilah menyentuh isi ataupun maklumat-maklumat penting dalam kedua-dua bahan. Tidak ada bahan yang boleh diabaikan. Jika ada 3 bahan, maka ketiga-tiga bahan perlu disentuh maklumat yang terdapat dalam bahan tersebut. Jadi, mari kita lihat paparan seterusnya iaitu merangka pendahuluan karangan bahagian A. Baiklah, untuk rangka bagi komponen T iaitu tema, temanya ialah amalan membaca dan cikgu kembangkan idea dalam
komponen ini, amalan membaca banyak kebaikan. Manakala untuk komponen isu berkaitan amalan membaca mutakhir ini pada pandangan cikgu ialah kian dipinggirkan. Jadi apakah sebab kian dipinggirkan? Cikgu kembangkan ideanya iaitu manfaatnya kurang disedari. Manakala untuk komponen ayat arah iaitu kehendak soalan, kita telah mengetahui bahawa kata kunci bagi karangan ini berdasarkan isi-isi yang kita jumpa sebentar tadi ialah kebaikan-kebaikan amalan membaca dan langkah memupuknya. Dan ketika merangka, cikgu letakkan tanda soal di situ kerana cikgu bercadang untuk menulis ayat arah berbentuk ayat tanya. Jadi ini ialah idea daripada cikgu. Pelajar-pelajar boleh menggunakan idea pelajar-pelajar sendiri yang lebih kreatif untuk menghasilkan pendahuluan yang terbaik. Baiklah, mari kita lihat contoh pendahuluannya. Baik, contoh pertama. Ungkapan membaca jambatan ilmu menunjukkan amalan ini sememangnya membawa banyak kebaikan, namun kian dilupakan apabila manfaatnya tidak disedari. Jadi untuk ayat pertama ini, cikgu telah menggabungkan komponen tema dan isu. Apa temanya? Cikgu dah kembangkan ideanya di situ. Ungkapan membaca jambatan ilmu menunjukkan amalan ini sememangnya membawa banyak kebaikan, namun kian dilupakan apabila manfaatnya tidak disedari. Yang itu pula isu. Jadi cikgu gabungkan tema dan isu. Jadi cikgu bacakan pula ayat kedua iaitu ayat arah. Terdapat pelbagai kebaikan amalan membaca dan langkah yang boleh diambil untuk memupuk amalan tersebut. Jadi dalam ayat arah ada kehendak soalan ataupun kata kunci soalan iaitu kebaikan amalan membaca dan langkah yang boleh diambil untuk memupuk amalan membaca. Jadi jika kita perhatikan dalam pendahuluan ini, dari ayat pertama hingga ayat terakhir, kesemuanya tentang amalan membaca. Namun, amalan membaca ini, cikgu spesifikkan ayat pertama tentang tema. Dan cikgu kembangkan ideanya tentang amalan membaca tu. Cikgu letakkan ungkapan menarik. Ungkapan membaca jambatan ilmu menunjukkan amalan ini sememangnya membawa banyak kebaikan. Lepas tu cikgu gabungkan dengan ayat isu. Namun, kian dilupakan apabila manfaatnya tidak disedari. Dan cikgu teruskan dengan ayat arah. Terdapat pelbagai kebaikan amalan membaca dan langkah yang boleh diambil untuk memupuk amalan tersebut. Jadi ini ialah contoh daripada idea cikgu untuk menghasilkan pendahuluan karangan bahagian A. Dan pelajar-pelajar boleh menggunakan idea pelajar-pelajar tersendiri untuk menghasilkan karangan yang lebih berkualiti pada bahagian pendahuluan. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Amalan membaca memberikan banyak manfaat. Ini ialah temanya dan cikgu kembangkan ideanya. Amalan membaca banyak manfaat. Kemudian kita baca ayat kedua yang terdiri daripada isu. Walau bagaimanapun, amalan tersebut kian dilupakan dan langkah proaktif untuk memupuknya perlulah dilaksanakan segera. Jadi ayat kedua ini ialah isu. Isu dengan amalan membaca mutakhir ini ialah amalan ini kian dipinggirkan dan langkah proaktif untuk memupuknya perlulah dilaksanakan. Kenapa cikgu kembangkan idea ni begini? Ada langkah proaktif untuk memupuknya perlulah dilaksanakan segera. Sebab karangan ini tentang manfaat amalan membaca dan langkah untuk memupuk amalan membaca. Jadi sebab itu cikgu berikan gambaran tentang kehendak soalan bermula dari ayat yang awal lagi. Agar pendahuluan ini lebih terarah. Kita mampu memberitahu pemeriksa bahawa karangan yang bakal ditulis berkaitan langkah memupuk amalan membaca dan juga manfaat amalan membaca. Tetapi kita kayakan pendahuluan ini. Kita gunakan isu semasa yang berkaitan dengan amalan membaca. Kita letakkan tema berkaitan dengan karangan itu iaitu amalan membaca. Jadi apabila kita dah merangka, kita boleh kembangkan idea itu menjadi lebih
Baik, jadi cikgu bacakan ayat terakhir iaitu ayat arah. Persoalannya, apakah manfaat amalan membaca dan usaha memupuk amalan tersebut? Baiklah, itu ialah ayat arah dan kehendak soalan. Jadi ini ada dua contoh yang boleh dijadikan panduan buat para pelajar dan cikgu percaya bahawa pelajar-pelajar boleh menghasilkan pendahuluan yang lebih baik pada masa akan datang. Ya? Baik, terima kasih. Itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti YouTube Cikgu Akapela dan kongsikan saluran ini agar menjadi manfaat untuk semua. Cikgu memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan cikgu harap para pelajar boleh membuat latihan untuk menghasilkan pendahuluan karangan bahagian A berulang kali. Dan jangan lupa untuk merujuk guru bahasa Melayu masing-masing supaya pelajar dapat menguasai kemahiran ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.